bangunan handicraft. So, bangunan tak. Boleh cakap kuat sikit tak? bangunan handicraft. Projek Handicraft, okay. assignment saya lah. Aha. So, macam contohnya ada satu bilik, and then keluar daripada pintu tu ada macam koridor, and then lalu koridor tu ada pintu. Maksudnya daripada bilik, hujung bilik, bucu bilik tu, nak kira dead end limit, pergi ke tangga tu make sure 15 meter. 15 meter dia punya dead end limit. Maksudnya make sure kena sampai ke tangga lah kiranya. Okay. Okay, pertama. Okay, sekarang ni kita tengok dulu. Okay, overall kita tengok. Okay, sekarang ni kalau kata purpose group ni sekarang saya boleh katakan dia force under pejabat lah, kategori pejabat betul Craft kan? Betul-betul. Craft ni so dia akan jadi pejabat lah. Okay, pejabat sekarang ni kita kena tengok dulu DN ni kita kena faham konsep dulu Konsep DN adalah bila you ada satu saja jalan keluar. Maksudnya ada pilihan untuk larikan diri. Okay, itu adalah DN. Okay, kaedah pula nak measure DN ni pula kena tengok. Mungkin dalam ruang pejabat itu ada lagi pejabat kecil. Okay, ada lagi pejabat kecil. Okay, pejabat tu pula dia kena tengok juga dari segi berapa orang dalam tu. Okay, contoh dia dalam tu ada lebih 6 orang. Kalau lebih 6 orang pula dia kena measure lagi dalam bilik tu DN tu. Okay, sehingga ke pintu. Okay, sehingga ke pintu masuk tu. Okay, pintu masuk pula kita kena tengok pula wujud tak lagi travel distance, dia ada tangga ke mana nak lari. Kalau dia tetap menuju satu arah tangga yang paling dekat, so daripada dalam sampai pintu tangga tu tak boleh lebih 15 meter. Faham tak? Sebab tu saya cakap saya kena tengok design ni macam mana. Tapi konsep dulu, kena faham konsep dulu macam mana nak implementkan tu. Right, ataupun kalau you boleh draw sikit lebih kurang boleh. Kalau nak lagi nampak lah projek you, kalau you nak share, kalau boleh share, kita boleh komen sama-sama you punya projek. Live terus. Boleh? Ke dah faham apa saya cuba terangkan? Tak apa, saya try testkan kejap. Okay, while waiting. Lain-lain ada apa soalan? Isu-isu ke sikit kan? Jangan rasa kena type je. Boleh? Siapa tanya tadi? Jangan rasa speaker tak ngam lagi kan? Saya mute dulu saya mute Dia mungkin boleh type je kalau ni sebab rasanya dia ni lah ada masalah speaker. Siapa tanya tadi Jadi Yes, Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Dengar tak Tuan? Bersokok ni. Boleh dengar ya Tuan? Boleh. Clear tak? Boleh ya? Clear. Basic. Okay. Saya cuma nak tanya berkenaan soalan yang simple lah, macam kita praktis dekat Malaysia ni. Kebiasaannya kita kebanyakan arkitek yelah yang dah experience tu betul lah. Yang dah cakap tu memang kita dah biasa buat submission pelang bomba. Pasif lah kan, pasif. Untuk arkitek kita submit pasif. Okay, tapi bagi kita bila kita kemuka pelan submission bomba kepada pihak bomba, dalam format submission tu kadang-kadang selain daripada dalam pelan tu kita tanda keperluan bomba, contohnya format jadual, contohnya pengiraan occupancy load ataupun jadual yang menunjukkan jadual kompartmen, jadual kelima. Susunan ni kadang-kadang tu saya rasa sebenarnya kalau kita ada template yang standard, mungkin tak kemungkinan ada tak contoh yang macam kita boleh
establish format yang standard tuan. Macam Untuk tu maksud occupancy saya load. dari segi jadual occupancy load, jadual kelima, jadual kelima tu kumpulan maksud, kemudian compartmentation, jadual ke-6 kalau ada lah, kalau ada keperluan jadual ke-6, kemudian seterusnya lah jadual ke-7 sampailah jadual ke-10 macam tu. Okay. Jadi kalau ada mengikut satu lagi, kalau kita boleh macam kebanyakan arkitek, kalau kita boleh belajar mengikut keperluan jadual, kemungkinan cara kita fikir tu dari segi konsep menentang kebakaran tu mungkin lebih jelas saya rasa. Tapi saya tak tahu, mungkin kita pun macam pihak arkitek pun dia ada belajar kelas-kelas untuk mungkin dengan pihak bomba macam dengan pihak tuan pun mungkin kita boleh macam tadi tuan bagi tahu kita boleh belajar dengan konsep UBBL ni kan. Itu maksud saya tuan. Sebab kebanyakan arkitek dia, saya rasa lah kebanyakan arkitek macam termasuk saya lah ni, kadang-kadang kita tak jelas UBBL ni secara keseluruhan. Macam mana kita nak faham betul-betul UBBL ni? Itu je lah soalan saya tuan. Okay. Alright. Kalau So, tuan boleh huraikan sikit sebanyak lah. Alright. Okay, yang pertama sekarang ni, sekarang ni saya faham UBBL ni adalah bahasa undang-undang. Okay, mungkin 10 orang baca, dia akan keluarkan 10 interpretation berbeza. Okay, so kita akan jadi masalah di mana kita tak ada lagi satu conclusive interpretation tau. Bermaksud, bila you baca clause ni, macam mana cara nak implement? Okay, belum ada benda tu. So, itu yang jadinya, bila you submit negeri ni, jadi macam ni. Bila submit negeri ni, macam ni pula implement. Bila submit negeri sana, macam ni pula. Okay, dia jadi tidak seragam. Okay, macam awal saya cakap tadi. Okay, macam awal saya cakap tadi, ketidakseragaman ni akan membuatkan you all as a PSP, arkitek, nak buat submission, pening lah. Pening. Mana satu nak ikut ni? Negeri ni cakap macam ni, negeri ni cakap macam ni. Okay, kalaulah dia punya submission adalah dua negeri, satu negeri pindaan, satu negeri yang guna 84, tak ada issue. Okay, totally kita boleh follow, tak masalah. You just suit aja keperluan pindaan dengan pindaan, biasa dengan biasa. Okay, itu okay. Ni yang jadi masalah, negeri tu sama-sama implement, masih lagi implement by law 84. Tapi tak sama pelaksanaan dia. Okay, ada jadi isu. Sebab saya faham juga, dari segi PEM pun dia ada buat juga kelas-kelas untuk arkitek-arkitek. Alright, sebab itulah inisiatif saya buat sendiri kelas teknikal untuk you all. Okay, untuk siapa yang nak join. Dah banyak siri saya dah buat. Saya buat lagi pada 2018. Daripada student sampai lecturer, sampai arkitek, developer pun dah join kelas saya. Alright, sebab saya cuba sampaikan konsep-konsep design yang mudah faham. Okay, sebab saya dah mudahkan. Okay, bila clause ni, ini implement dia, cara nak implement. Okay, siapa dah pernah attend kelas saya, dia tahulah. Okay, so dari segi, sebab tadi Cik Di cakap, tadi banyak isu sebenarnya kat situ. Okay, banyak isu. Dari segi pertama tadi, ni saya rumuskan dulu untuk overall kefahaman tadi. Okay, memang you kena carilah. You kena cari siapa yang mengajar supaya boleh dapat ilmu, boleh gain knowledge. Okay, kalau untuk saya, you boleh join lah kelas saya ataupun boleh dapatkan koleksi video saya. Okay, semua saya dapat dah. Okay, ada koleksi video untuk konsep design. Okay, semua dah ada. Okay, you boleh dapatkan kalau you berminat. Alright, so kat situ, itu apa konsen kelas saya lepas. Okay, saya buat dalam bentuk video. Okay, lepas tu siapa yang tak dapat nak attend kelas, dia boleh rujuk situ. Okay, sebab apa yang perkongsian saya buat, semua adalah konsep-konsep design. Okay, so itu yang utamalah dari segi yang last tadi, saya rumus yang last. Lepas tu yang kedua dari segi macam satu standard untuk nak submit pengiraan ke, okay, jadual 1 sampai 10. Okay, so far, okay, sepanjang survey saya belum ada lagi yang bombi. Ini standard yang you kena ikut. Bila nak submit jadual ke-5 pengiraan untuk pemetakan, macam ni format dia. Bila nak submit jadual ke-6, macam ni format dia. Tak ada. Okay, tak ada. Cuma you kena submit, okay, daripada jadual ke-5 contoh kan, you nak kira pemetakan contoh. Okay, pemetakan dia, okay, biasanya jadual ke-5, size you, floor area you, contoh basement.
maksimum adalah 42,000. Okey, you bolehlah buat pengiraan itu. Okey, so boleh buat 1,1, 1,2. Ini dia you boleh buat dalam bentuk jadual lah. Yang penting fahamlah macam mana apa you nak sampaikan tu. Lepas tu drawing pula you tandakan mungkin by colour ke, mungkin by zoning ke. Ini adalah pemetakan 1, ini adalah pemetakan 2. Macam tu. So dia tak ada satu standard submission untuk pengiraan tu. Okey, cuma kelonggaran diberikan kalau you nak submit calculation tu di dalam surat pun boleh, ataupun kalau ada ruang dalam drawing you, you boleh buat dia punya jadual tu di dalam drawing tu sendiri. Boleh? Ada tak saya miss lagi soalan tadi? Ke dah menjawab belum? Jadi? Okey, tak ada tak saya miss lagi soalan? Yang tak jawab lagi? Okey, betul. Faham tuan. Boleh. Terima kasih tuan. Alright. Sama-sama. Okey, lagi. Cik Almiza tidak ada ni? Lagi? Okey, boleh tanya. Tak masalah tuan. Tanya je. Cepat, siapa lagi ada soalan? Encik nampak tak saya punya sketches tu? Tadi nampak, sekarang ada gambar je. So, cuba share screen. Alah, saya sketch. Saya buka kat handphone. Kat handphone. Tadi saya nampak ada keluar gambar tadi. Whiteboard tadi saya nampak. Handphone tak ada share screen ni. Present now ke ada? Oh, kejap. Okey, saya setting kejap. Present. Tuan, saya sementara Cik Hamizah masukkan sketch dia. Fire hydrant ni kan tuan, fire hydrant. Okey, kiraan dia tu kena ikut jalan ataupun dia radius. Mana shortcut yang terdekat? So far jarak dia tu kan jarak dia faham. Kalau saya ikut laluan SS. Sebab peletakan sebab ramai arkitek yang senior, yang super senior lah kan. Kadang-kadang dia orang ni argue, dia kata sebab dia pernah cakap yang laluan SS. Okey. Yes. Masuk sekarang ni. Kalau pengiraan dia, sebab kita kena faham. Kalau katakan hydrant tu macam kita contohnya saya rasa lagging. Dengar. Saya dengar. Boleh. Jadi siapa yang dulu boleh? Boleh. Okey, Cik Mahmud, selamat datang. Senyap terus ni. Dengar tak suara saya lagi? Okey tuan. So kira maksud tuan kalau sometimes kadang-kadang bos ni lah kan, bos ni, principal ni, bila kita kata Tuan Azhar cakap kira ikut jalan lah, ikut SS. Lepas tu dia cakap no, ikut radius dia cakap. Jadi kita pun Okey lah, kita pun ikutlah radius kan. Sometimes bila nak hantar pelan bomber dekat bomber tu, dalam hati, ya Allah Tuhan je lah yang tahu. Yalah. Wah, kadang-kadang itulah tuan, kita dah maklum sebab ya tuan, sila. Okey, so reason saya bagi. Okey, sekarang by law sekarang, kalau kita refer 225 tu kan. 225 tu dia bagi tahu sekurang-kurangnya ada satu hydrant. Okey, dan kalau jarak lebih 91.5 meter tu dia kendalikan satu lagi. Okey, tu clear cut lah. Okey, kat situ dah ada dua benda dia cover. Satu, minimum satu hydrant. Kedua, bila jarak you lebih 91 meter, okey, bila access you lebih, you kena follow access. Itu pertama. So, kita kena tahu keperluan hydrant adalah bila you ada access, bila ada keperluan access. Kalau tak ada keperluan access, bermaksud bangunan you less than 7,000 meter padu, maksudnya you perlukan satu saja.
Okay, satu saja hidden. Tapi kalau lebih dari itu, ikut jarak dia. Once you ikut laluan tu, sebab apa? Sekarang ni kita ingat, kalau access you, kalau you kata radius ikut radius, boleh. Kalau open boleh. Tapi macam mana kalau you ada bangunan, macam you nak crosskan jarak tu? Sebab jentera akan park di atas jalan. Okey, jentera atas jalan. Sebab itulah kita, kalau saya, pemahaman saya, dia akan bagi ikut laluan access. Ikut laluan access, confirm you akan selamat. Okey, kalau you pakai radius. Banyak pakai radius sebenarnya. Pakai radius ni, bila dia blocking oleh bangunan. Macam mana you nak crosskan dia punya? Sebab apa? Hydrant tu sendiri, jarak dia adalah 100 kaki, 30 meter satu. Sebab tu dia boleh bagi long leg on, boleh 3 hose. Okey? Sebab tu 3 hose tu equal tu jarak satu hydrant ke satu hydrant, 91.5. Okey, itu filosofi. Yang ni saya bagi tu filosofi. So sekarang ni, dia ambil kira adalah untuk 3 hose yang disambung. Okey, barulah dia dengan jarak 3 hose ni, dia akan dapat pressure yang diperlukan, hydrant tu. So kalau lagi panjang you punya hydrant, hose digunakan, dia lagi jauh. So bila kalau you nak cross ke bangunan, macam you nak cross. Okay, sebab tu you tak dapat. So sebab tu saya akan bagi tahu you kena ikut laluan. Okay, ikut laluan access. So sepanjang access tu, itulah jarak dia untuk you dapatkan. Boleh jadi? Boleh tuan. Okay, cuma kalau rasa nak buat yang radius submit, mungkin ada certain negeri terima. Bagi saya akan buat konsep yang logik. Sebab apa, kepulauan undang-undang ni dia based on logik tau. Dia bukannya saja-saja. Okay, kenapa minta ni? No, dia tak akan ada wujud saja-saja. Dia mesti ada filosofi behind. Okay, macam saya cakap tadi, hydrant tadi tu, kedudukan itu 91.5 maksimum tu adalah equal to 3 hose. Okay, 3 hose yang Tuan, saya nak tunjukkan sikit lakaran boleh? Boleh. Saya Boleh. Ni boleh kalau ada lakaran masuk tu Ya, selamat datang Cik Fahmi. Meja Mak Nasir, selamat datang. Oh, meja takut ni. Okey. Siapa ada ni boleh. Cik Miza pun boleh kalau ada. Okey, saya tunjukkan sekejap ya tuan ya. Boleh. Siapa tunjuk dia tunjuk dulu, tak apa. Yang Cik Miza boleh ready. Macam mana? Okey. Ya, okey. Nampak Aiden? Okey. Nampak tak saya punya? Okey, nampak tuan Tadi je. Okey, nampak tak hydrant? Okey. Cuba buka kamera. Nampak tuan? Okey. Background tu kacau lah. Okey. Background kacau Ini sorry. Ini nampak tak? Tu lagi tegang daripada kamu. Tak nampak dah. Sekejap. Saya Okey, nampak tuan? Cuba buang background kejap. Tak nampak background. Kejap. Okey. Sekejap. Okey, aku cuba ke depan sikit. Okey, Cik Mizah dah boleh dah. Tak apa, you buka kamera je, rasa dah boleh nampak dah dia punya drawing tadi. Cuba buka kamera. Okey, Cik Fauzan, selamat datang. Sharing sembang santai. Sekejap 8.40 ni. Wow. Okey, Puan Hayazi, selamat datang. Gelap ni? Okey. Alright, nampak. Okey, alright. Nampak tu sini. Nampak. So soalan tadi macam mana? Okey, yang tepi tu tangga lah kan? Ni single staircase berapa tingkat ni? Apa dia? Berapa tingkat bangunan ni? Drawing ni assignment saya tu maksimum 4. Okey, kena ingat sekarang bila design ni satu tangga, okey, satu tangga ni kita kena tengok negeri mana you nak implement. Kalau negeri yang gunakan bylaw 84, maksimum tinggi adalah 12 meter. Okey, sampai last floor diduduki, topmost floor. Tapi kalau negeri pindaan, contoh Selangor. Okey, Selangor dia boleh sampai yang tu 2 tingkat je. 2 tingkat je. Kalau ini kalau kita ambil bylaw 84, okey, 12 meter tinggi Okey.
konsep kena faham dulu. Sebab apa? Bila you design ni, you kena tengok bagaimana you nak submit. Okay, untuk 194 ni adalah keperluan tangga tunggal. Okay, bila you guna design macam ni, satu tangga ini adalah tangga tunggal di bawah 194 punya clause. Okay, tak apa. Kita ambil kira dulu dia ada 12 meter contoh Okay, so tadi soalan you kata DN nak kira mana betul? Nah saya titikkan dia tu, and then saya buat dot-dot. Nanti kan dia penjalarian untuk 15 meter. Betul. So, bisa kata nyata open space yang saya kali warna biru tu. Okay, so macam ni Untuk keadaan sekarang macam ni. Okay, kalau kita tengok drawing you Okay, titik paling jauh adalah dekat kawasan open space tu. Betul. Yang you buat arrow warna biru merah ni, sambung ni kan? Okay. Maksudnya sekarang ni titik paling jauh, you kena ambil yang paling jauh yang you titik dia betul tu. Yang you titik dekat ujung kali open space, you pergi ke tengah ni sampai ke pintu tangga ni, jangan lebih 12 meter. Single staircase bukan 15 meter Single staircase dia hanya 12 meter saja. Okay, 12 meter, okay. Ini you refer dalam clause 194. Buka bylaw, tengok clause 194. Okay, 194 ni dia adalah clause yang stand alone. Dia tak perlu refer jadual ke-7. Okay, sebab jadual ke-7 tu untuk you tahu berapa limit DN, berapa limit travel distance. Tapi untuk kategori satu single staircase ni, dia dah hanya dalam 194 je, dia dah cover semua. Okay, so untuk DN, you kena ambil daripada open space tu sampai tangga, make sure jangan lebih 15 meter. Okay, lepas tu untuk bilik pula, contoh kalau you ambil jarak paling jauh adalah di open space. Okay, katakan okay, room 2 tu paling jauh. Contoh dia paling jauh. Okay, dia paling jauh nak ke pintu. Okay, room 2 tu dia akan ambil kira kalau dalam bilik tu kurang 6 orang dan jarak titik paling jauh dalam bilik tu ke pintu bilik tak lebih 12 meter. Okay, DN dia dikira daripada pintu bilik room 2 tu. Okay. Tapi kalau room 2 tu jarak dia daripada titik paling jauh dalam bilik tu ke pintu dia, okay, lebih 12 meter, you kena measure DN tu from inside. From inside masuk. Dari dalam bilik Ini saya bagi tahu kalau room 2 tu lagi jauh daripada open space. Tapi kalau based on drawing you ni, open space tu lagi jauh, tu jarak paling jauh. So, you hanya perlu comply open space area tu, titik paling jauh ke tangga jangan lebih 12 meter. Okay, so kalau macam contohnya bilik 2 ni, daripada bucu bilik ke pintu bilik ni, dia tak lebih daripada 12 meter, maksudnya kita kira DN limit tu starting daripada pintu nombor 2 lah tu kan? Maksudnya pintu bilik nombor 2 pergi ke tangga, make sure kena kurang daripada 12 meter. 12 meter. Ya, betul. Okay, faham. Ataupun kalau bilik 2 tu, room 2 tu, you ada lebih 6 orang. Lebih 6 orang pun you kena measure di dalam. Okay, syarat dia sama ada you lebih 6 orang ataupun you punya jarak dalam bilik tu ke pintu bilik lebih 12 meter, you kena measure from inside. Dari dalam bilik tu, titik paling jauh. Okay, tapi kalau you punya bilik tu kurang 6 orang, okay, dan dia punya jarak titik paling jauh ke pintu bilik kurang 12 meter, okay, you boleh measure daripada pintu bilik. Boleh? Okay, faham. Okay, ada soalan lagi? Macam contohnya kan, saya punya design kan ada 2 tangga, tiba-tiba macam ada 2 tangga kan, tiba-tiba design macam ni juga pun kena add on, kena tambah lagi 1 tangga lah kiranya. Kalau macam dia punya sebenarnya, tu saya cakap tadi, kalau you still comply requirement bawah 194, tak perlu tambah tangga. Tapi kalau you tak comply yang syarat untuk 194 tu, baru you kena complykan 2 tangga, 198. Sebab 194 ni, keperluan dia kalau you tak boleh comply 194, you kena pergi tengok 168. 2 tangga ke atas. Itu ada dia tu. So, dia 2 je. 194, 168 ni adalah keperluan beza. 194, tangga tunggal, 1 tangga. Okay, ataupun selain 1 tangga, you kena comply 2 tangga dan ke atas lah. Boleh? Okay. Right. Okay. Okay, boleh. Sama. Okay. Boleh stop share screen. Okay, selamat datang siapa yang baru masuk ni. Kita ada beberapa dalam 10-15 minit lagi ni.
Okey. Sebab saya ada slot lain lagi depan ni. Okey, so apa lagi soalan tadi? KAD, ada lagi soalan? Yang lain kalau ada soalan boleh suarakan Oi, ni gambar lah masuk ni dah masuk. Okey, Jai. Tak dengar lah Jai, rasa kena time lah. Selamat datang siapa yang masuk tadi? Ni Zalina. Dengar tak? Lagi saya sebut. Fix. Dengar juga. Dengar juga. Okey, baru dengar. Okey. Okey, dengar. Boleh. Saya nak tanya pasal UBBL berkenaan dengan jadual ke-6. Apa yang paling jadual ke-6. Okey, jarak selamat. Okey. Jadual ke-6 UBBL. Okey, jadual ke-6. Okey. Apa yang paling tepat berkaitan dengan jadual ke-6 ni? Ada orang kata macam ini yang berjiran lah, ada yang kata macam apartmen, unit ke unit, jarak macam tingkap ke tingkap terbelah tu. Apa yang paling tepat kali lah jadual ke-6 ni? Okey. Jadual ke-6 ni kalau dalam bahasa yang mudah faham adalah jarak selamat antara bangunan. Okey, itu dia jarak selamat antara bangunan. Alright. Dia macam-macam nanti dia akan wujud national boundary lah apa semua. Okey, itu step-step yang you kena buat lah. Okey, tapi saya rumuskan je jadual ke-6 ni. Jadual ke-6 ni dia cerita macam mana kalau you ada satu bangunan dengan satu bangunan ni, berapa jarak selamat you kena peletakan bangunan tu. Okey, untuk elakkan fire spread. Okey. So macam cakap dah lah api merebak. Okey, olah apa ke, okey radiasi, okey. So jarak ni dia akan ambil kira daripada contoh ni bangunan A, ni bangunan B. Okey, berapa opening okey yang menghadap antara bangunan ni? Opening ni berdasarkan daripada luas keseluruhan dinding. Tak dengar, pelan sangat suara. Tak dengar suara saya Dengar tak? Boleh? Dengar? Okey tak? Siapa tadi? Dengar tak? Okey, no Hawan boleh dengar saya? Dengar. Okey. Clear. Okey. So, jadual ke-6 tadi, okey, dia nak kira jarak selamat antara dua bangunan. Okey. Okey, dua bangunan maksudnya sekarang bukaan bangunan A dengan bukaan bangunan B dia akan main peranan. Okey, contoh saya ambil satu bangunan bangunan A. Bangunan A ni dia akan order opening. Okey, opening ni over daripada keseluruhan opening ni, okey, dia akan dapat berapa percentage opening tu. Okey, nanti kita refer dalam jadual ke-6, dia akan dapat satu jarak yang selamat ke boundary. Okey, yang national boundary yang you create tu. Ataupun okey, itu yang selamat. Tapi bila ada dua bangunan, dia akan jadi konsep yang sama. You akan kira both side, okey. Kalau lagi banyak ni, you lagi kena jarak. Okey? Boleh? Boleh Jai Faham tak? Dia in overall tu dia sebenarnya dia nak kira berapa jarak yang selamat antara bangunan je. Okey. Maksudnya lebih detail tu bangunan ke bangunan lah kan? Ya, dia jarak bangunan ke bangunan. Kalau bangunan you yang facing each other ni, tak ada opening langsung. You rapat boleh, tak ada masalah. Okey? Dia sebenarnya nak elakkan fire spread tadi. Right, boleh? Okey, faham Tuan. Terbaik Tuan. Alright, so jap saya ada soalan tadi. Cik Man Assalamualaikum, saya banyak terlibat dengan projek banglo di Jitra Kedah. Baru mudah saja untuk submit ke bomba. Soalan saya, syarat single staircase 12 meter terpakai tak untuk banglo? Okey. Kalau kita refer syarat single staircase, okey, clause 194. Okey, dia dah bagi tahu syarat dia adalah untuk you implement 194 ni, pertama dari segi kegunaan bawah tu boleh parking ataupun shop, tingkat atas tu dia boleh kediaman atau pejabat. Okey, so kalau you banglo, dia falls under ni. Okey, under 194, tapi normally under kediaman kecil ni dia tak terpakai pun. Dia tak terpakai pun untuk 194 ni. Sebab paling tinggi pun sebab apa, kena ingat kalau you ikut daripada interpretation itu, 3 tingkat dan ke atas sebenarnya dia dah masuk dalam kategori kediaman lain tau. So sini yang ramai lagi yang keliru. Okey, tapi kalau hakikatnya kalau itu di banglo, kira kediaman kecil lah. Kediaman kecil dah terpakai lah. Sebab tu kalau banglo ni di satu tangga je, dia tak kira dia end pun. Sebab apa? Dia bawa konsep you familiar dengan you punya rumah sendiri. So in case kalau berlaku apa-apa pun, you boleh lari dalam keadaan you tak nampak pun you boleh familiar. Tangga you kat sini ni you tahu. Okay? Sebab tu dia kalau you refer dalam keperluan sistem pun 10 pun dia not applicable.
dia tak ada apa-apa keperluan. Boleh Cik Man? Okey, ada soalan lain tak? Adakah saya ni soalan-soalan lain? Tak ada, okey. Okey, lain-lain soalan. Okey. Ada apa soalan lagi yang kita boleh share? Kejap dah 40 minit dah. Okey, terima kasih. Alright. Boleh jelas Okey, lain ada soalan? Boleh kita ni. Okey tuan. Boleh saya bertanya? Okey, boleh share. Saya cuba present ni ya. Kalau tuan nampak sketch yang tadi, hopefully nampak lah. Tak, cuba share screen. Alright. Boleh? Nampak tak tuan? Boleh. Oh lawa tadi hitam putih. Alright. Sorry. Just simple, tak betul pun. Okey, cuma saya nak bagi gambaran. Ini yang warna biru ni, warna biru dekat tengah-tengah warna kuning tu, itu adalah contoh bangunan. Bangunan ni bangunan terbuka. So bangunan terbuka, so dia punya ketinggian bangunan tu 7 meter. So dia cuma tiang saja dengan bumbung, dia tak ada dinding. Okey. 7 meter bila kita nak submit pelan bomba 7 meter, dia macam bangunan sementara tuan. Okey. Bangunan sementara. Jadi bangunan ni bila kita nak submit pelan ke bomba, okey, kita kalau yang saya tanda ni fire hydrant ni nombor 1 di sekitar dia, di tepi jalan di keliling tu, dia ada 3 fire hydrant existing, tuan. Alright. Jadi persoalannya dalam kawasan ni, okey, jarak fire hydrant existing tu ke bangunan ni kurang daripada 90 meter. Ada yang 70, ada yang 80 meter. Macam itulah. Okey, tapi jarak dia macam saya tanda warna orange ni, dia jarak terus macam tu. Dia bukannya ikut radius tu, bukannya ikut jalan. Dia ikut jarak radius macam tu. Itu sama ada betul ke tak betul. Okey tuan, sila tuan. Sekarang kalau 7 meter saya rasa volume pun tak kalau ikut bangunan ni 7 meter ni dalam 2 tingkat sebenarnya. Okey, 2 tingkat ni berapa volume dia? Tak sampai 7,000 meter padu kan? Volume. Tak sampai tuan. Tak sampai. Dia sekejap. Kalau kita baca kita baca kepada 140 140 ni dia bagi tahu dah keperluan akses ni, keperluan akses adalah bila bangunan you lebih 7,000 meter padu ke atas. Once you punya volume building ada 7,000 meter padu ke atas, automatic you dah ada keperluan akses. Bila dah ada keperluan akses, baru dah ada kaitan dengan 225 tadi, keperluan hydrant. Bagi bangunan yang tidak memerlukan akses bomba. Contoh macam ni. Saya percaya kalau setakat 7 meter ni tak sampai 7,000 pun. Volume tu. Unless you IKEA. Besar. Macam IKEA lain. Ni kalau kata kalau normal standard 2 tingkat ni saya rasa tak sampai 7,000. Bermaksud dari segi keperluan akses tak ada keperluan. Itu yang pertama kita boleh tolak. Dia akan pergi kepada keperluan kedua adalah 225. Bahawa keperluan hydrant. Keperluan hydrant ni kena ada sekurang-kurangnya 1 hydrant. 1 hydrant. Alright. Untuk kes ni, untuk 1 hydrant ni, dia akan ambil kira daripada bangunan you tu ke hydrant yang paling dekat. Dia jarak dia jangan lebih 91.5 meter lah. You boleh guna yang existing. Maksudnya sekarang kalau jarak dia direct ke bangunan you 90 meter tu, lagi lah. You boleh guna existing punya. Boleh? Okey tuan. Boleh. Faham. Jadi. Thank you tuan. Thank you. Faham tuan. Stop sharing. Alright, yang lain. Ada apa soalan lagi yang kita boleh ni? Sekejap ni dah 8.56 dah. Alright. Jadi stop sharing ni. Share screen. Masuk ni. So, apa lagi isu-isu yang kita boleh bincangkan? Last soalan daripada saya, satu soalan last. Boleh tuan, last Boleh. Okey. Boleh. Okey, contoh kita ada satu kilang. Kita ada satu kilang ni luas. Contohnya kilang ni
dia 10 ekar keluasan dia. Okey. Dalam kilang ni, okey, kilang ni kawasan dalam dalam tapak kilang ni dia ada banyak bangunan lah. Okey. Ada Okey. banyak bangunan. Jadi ada bangunan kantin, ada bangunan pejabat, ada bangunan gudang, ada bangunan mesin, production. Mesin production lah kilang. Okey. Jadi keseluruhan ni macam tadi pejabat, kantin, kumpulan maksud dia adakah jatuh bawah kilang ataupun kita ikut pejabat juga macam tu. Sebab kedudukan dia antara bangunan warehouse, production dengan pejabat tu tak jauh. Kedudukan dia tak jauh sangat. So dari segi kumpulan maksud lah tuan, itu maksud saya. Kalau bangunan pejabat, okey, baik. Okey tuan. Okey, saya faham. Okey, so sekarang ni cerita lebih kurang you ada satu tanah yang besar. Okey, atas tanah yang besar ni you ada banyak bangunan. Banyak bangunan. Okey, dalam nak menentukan purpose group. Okey, dalam nak menentukan purpose group, kalau you adalah stand alone building. Okey, maksudnya bangunan ni masing-masing lah. Dia akan treat separately ikut purpose dia. Okey? Tapi kalau semua bangunan-bangunan you tadi ni atas satu podium yang sama. Okay, atas satu podium yang sama, dia akan tengok bila dia ada banyak mix purpose group, kita akan ambil yang paling tinggi risiko, itu yang akan mendominasi dari segi purpose group. Alright? Tapi untuk kes CAD tadi, saya percaya bangunan tu adalah stand alone di atas tanah. Alright? So you kena treat separately dia punya purpose group. Boleh? Okey tuan, boleh. Thank you. Faham. Alright, welcome. Okey, yang lain-lain siapa lagi? Selamat datang juga bagi yang baru masuk. Okey, dah hujung-hujung ni mana sempat je Okey, ada soalan lagi? Last question kalau boleh, sebab apa saya sampai pukul 9 je. Saya ada kelas lain lepas ni. Saya minta maaf banyak sebab saya tak boleh dalam sejam kan. Okey lah, kalau ada peminta kita buat lagi line slot. Okey, saya buka last 1-2 soalan lagi. Pertanyaan saya berkenaan open structure surat terbuka merujuk UBA perimeter. Merujuk kode perimeter length 50-40 wall area. Soalan saya apa kira untuk UBA KM, merujuk UBL mana ya? Okey. KL, okey, selain daripada bylaw pindaan 2012 maksudnya bylaw 84, dia tak ada stated kat mana-mana dia dari segi open structure punya pengiraan. Cuma ada arahan dalaman yang beritahu open structure dia ambil kira 40% daripada perimeter wall. Bukan tu mestilah daripada perimeter wall. Okey, cuma dia tak ada dalam bylaw, dia tak ada clear stated kat mana benda. Okey, boleh. So untuk yang KL, macam saya sebelum ni saya KL lah kan. Okey, dia just implement, you dapat 40% bukaan perimeter wall, itu dianggap sebagai open structure. Okay? Boleh Jai? Kalau tanya reference memang tak jumpa lah. Saya dah pergi cari reference tu memang tak ada. Dia macam amalan tu. Okay? So dia ada bagi tu dalam minit-minit, dia ada proportional macam tu lah dia punya tu. Okay, faham Alright, lain. Apa lagi soalan? Selamat datang dalam last corner ni yang baru masuk, saya ucap selamat datang. Okay, sama-sama. Alright. Lain, apa ada soalan? Siapa yang malu bertanya boleh type lah. Buat ada apa-apa ni, you punya soalan. Boleh. Last corner kita. Dah 1 minit. Kan saya punya next slot pula, orang tunggu. Okay. Boleh, last. Okay, last question. Siapa ada soalan lagi? Ada? Okay. Tak ada Boleh Jap. Jap. Apa tu jap? Okay. Boleh? Okay. InsyaAllah lah kalau ada permintaan lagi, kita boleh buat sharing lagi next time. Okay. Next time kita boleh buat lagi 1-2 jam ke macam mana. Okay. Untuk kali ni, saya tunggu ni lah soalan 1-2 soalan last lagi. So, saya tak boleh lama sebab saya ada next slot. Okay. Apa soalan lagi Jai? Okay, Alhamdulillah ini kita ada 20 orang
Tuan dengar dah tarik susah sikit lama Ada tu. masuk lagi. Okey, cakap. Boleh dengar tak, bro? Ni keliru pasal fire lift lobby Fire lift lobby. Dia lobby, okey. Okay. Dalam bylaw macam biasalah kita Alright, apa dengar yang keliru 45 meter kan. 45 meter. Jadi circular ni, circular bomber daripada Putrajaya, dia dah tersurat ada 60 meter. Jadi dalam kita masuk bomber KL, kadang-kadang dia 60 meter, kadang-kadang 45 meter. Jadi saya nak pecahkan yang mana kita nak ikut ni sebenarnya. Kadang-kadang yang kita orang ni arkitek ni confused tak? Mana nak ikut sebenarnya, kita nak buat design kan. Sama ada 45 meter ke ataupun ikut circular bomber yang Putrajaya keluar surat tu baru-baru ni. Macam mana tuan? Ada yang tuan tahu? Okey. Ya, saya aware benda tu. Alright, macam ni. Kalau kita refer 229, okey. Keperluan Firefighting Access Lobby ni terletak pada clause 229. Okey, kalau ikut KL tadi soalan KL kan. KL ni dia masih refer by law 84. Okey, dalam by law 84 ni dia dah bagi tahu, okey, pertama dari segi elemen, 4 elemen yang kena ada sebagai firefighting lobby. Kedua adalah jarak firefighting lobby itu sendiri. Okey, by law yang existing 45.75 meter. By law pindaan dia jadi 45 meter. Okey, so kat situ hanya figure saya beza. Alright, so kalau ikutkan 45.75 tu itu adalah radius ke titik paling jauh, furthermost point. Okay, so kalau jarak antara firefighting lobby dengan firefighting lobby, dia akan jadi 90 meter lah lebih kurang 90 meter. Begitu juga dengan bylaw yang pindaan tu 45. Cuma sebelum ni ada isu lah, last year ada isu, last 2 years macam tu lah, di mana Putrajaya dengan station dia yang antara firefighting lobby, dia kira 45 tu kena separuh. Okey, dia jadi 22.5. Okey, kalau hujung ke tengah, dia firefighting lobby ke firefighting lobby, dikira 40 meter. Okey. Jadi benda ni dia jadi huru hara sekejap. Lepas tu keluarlah surat. Keluar surat yang Cik Jaya cakap tadi lah. Yang mana jarak dia adalah 60 meter. Sebab dia akan ambil ikut jarak leaf bomber kat situ ada sebenarnya. Kat situ ada beberapa elemen lah sebenarnya. Kalau kita kata firefighting lobby ni, dia akan involve satu, jarak firefighting lobby itu sendiri. Kedua, jarak leaf bomber. Ketiga, jarak wet riser. Okay, sebab dia dalam satu set yang sama. So ini banyaklah kita nak rungkai kan. Okay, tapi cuma saya ambil satu skop yang macam Cik Jaya tanya tadi adalah jarak firefighting lobby ke titik paling jauh. Okay, so ikutkan bylaw KL 4575 lah. Okay, cuma yang arahan terbaru tu saya dengar dia hold arahan 60 meter tu. Okay, dia dah release tapi macam tak terpakai. Okay, tapi tak ada surat pembatalan. So, saya pun tak berani nak komen lebih. Cuma kat situ nanti sebenarnya banyak konflik kat sebenarnya. Kalau faham konsep asal itu, elemen-elemen di dalam firefighting lobby itu sendiri, dia akan konflik dengan jarak itu nanti. Okay. Tapi kena follow authority punya requirement lah. Okay, cuma saya dengar surat 60 meter tu dia hold. Dia hold penggunaan itu, pelaksanaan dia. Boleh je Okay. Alright. Saya rasa sedikit banyak ilmu. Okay. Alright. Saya rasa saya minta maaf banyak-banyak kat semua sebab saya terpaksa stop dulu perkongsian kita. Okay. Kali ni sebab InsyaAllah kalau ada peluang lagi saya buka lagi slot. Kalau ada permintaan saya buka slot. So siapa yang belum add saya punya FB boleh add. Nanti saya akan update kat situ. Okay, kalau saya ada buat lagi ni. Ataupun kalau you ada apa-apa rasa nak buat sharing-sharing boleh, tak ada masalah. Okay, cuma untuk this month saya hold dulu kelas teknikal saya. Okay, sebab banyak sangatlah bulan ni macam sibuk sikit. Alright, so siapa yang berminat dapatkan koleksi video saya pun dah ada, koleksi video design pun boleh dapatkan. Alright, so untuk kali ni saya rasa sampai itu saja. Saya minta maaf banyak sangat. Saya tahu tuan-tuan dan puan-puan banyak lagi soalan tanya. Okay, tapi kekangan masa saya lah hari ni. Saya minta maaf sangat. InsyaAllah lain kali kita akan buat sharing lagi. Alright, so siapa belum add boleh add saya punya Facebook lah Azhar Rabu. Boleh cari Azhar Rabu tu, boleh jumpa lah. Alright, so saya ucap terima kasih banyak sekali lagi semua kerana sudi untuk kita berkongsi hari ni, sharing-sharing, sembang-sembang santai ABR. Alright, sampai kita berjumpa lagi di lain masa. Okay,
Terima kasih Tuan. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Boleh live ya. Wassalam. Sama-sama. Terima kasih Encik.